Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila pada bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita perhebatkan lagi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mafhum daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan bersama dengan Nabi, yang paling dekat dengan Nabi nanti ialah man aksara alayya salatan, yang paling banyak ke atasku berselawat. Kita bangkit dengan para Nabi dah, dengan Nabi kita, dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat ialah aksara alayya salatan, yang paling banyak seorang itu selawat atas aku, dia paling dekat sekali dengan kumpulan Nabi. Tapi kita paling dekat. Satu surah ni ada dalam 200 orang, tapi hak dekat dengan tok imam, hak dekat dengan tok guru, hak dekat dengan ustaz, dekat dengan ustazah tu kita. Gitu. Nak jadi gitu kena banyak selawat. Nabi kata aksaru alayya salatan, perbanyakkan akan selawat ke atas diriku, nescaya engkau akan dekat dengan aku. Bila dekat, mudahlah nak minta tolong apa-apa, kan dekat. Kalau hak jauh ni terpaksa kena panggil, kena lambat dan sebagainya. Hak dekat boleh senang lah minta tolong, engkau dekat. Tapi kalau jauh susah. Maka kalau nak dekat dengan Nabi, perbanyakkan selawat, lebih-lebih lagi pada bulan kelahiran baginda Rasul. Hari ni dah berapa bulan? Hari ni 10 bulan dah. Rabiul Awal ke-10 ini. Esok Jumaat 11. 9 hari bulan 11 sama dengan 12. Dah. Hari kelahiran. Gitu. Walaupun orang kata Maulid itu bid'ah dan sebagainya, biar kau dia lah. Itu orang kata bid'ah, sambutan tu lah, sambutan tu bid'ah. Biarlah bid'ah juga. Tapi aku nak selawat kepada Nabi banyak-banyak pada bulan ni. Bulan lain aku selawat dah. Cumanya di bulan Rabiul Awal ni aku nak lebihkan lagi selawat kepada baginda Rasul. Tak salah. Yang salah kalau kita kata Nabi suruh selawat banyak-banyak pada bulan Rabiul Awal jah. Salah. Tak boleh gitu. Nabi suruh banyak selawat kepada dia, tak kira bulan mana pun. Gitu tak kira bulan mana pun selawat banyak-banyak. Kita pun nak bulan ni kita nak lebih pada biasa. Bulan biasa kita 1000 sehari. Bulan ni nak tambah jadi 2000 sehari sebagai tanda aku ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan aku nak baca Quran banyak, khatam dua kali dalam bulan Ramadan. Bulan lain sekali abuk tak khatam pun. Tapi bulan Ramadan ni aku jadi rajin. Tak apalah. Jadi bulan Rabiul Awal ni aku jadi rajin selawat. Boleh tak salah. Selawatlah banyak-banyak di bulan Rabiul Awal sebagai tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta betul lah, kalau kita sayang dan sebagainya, itu sebagai tanda. Kalau kita paksa kali pun mulut saja sebut selawat, tapi dalam hati tak teringat apa pada dia, tak ada nilai. Tapi daripada tak sebut langsung, baik sebut. Mudah-mudahan daripada 100 yang kita sebut, mungkin 50 tu daripada hati, 50 daripada zahir saja. Dia gitu. Maka kita bulan ni bulan selawat kita bagi. Kita letakkan selawat tu banyak-banyak. Aku nak bulan Rabiul Awal ni, aku targetnya ialah sebanyak 1000.
Maka sehari kena berapa? Kalau 1000 nak sebulan, sehari ada 30 hari bulan sepanjang Rabiul Awal. Hari ni dah 7-8 bulan. Hari ni dah 10 hari bulan. 10 hari ni aku dapat tak selawat Nabi apa? 100 kali ke 200 kali ke, dah dapat ke tidak? Kalau tidak, kita kena ganda. Sebab kita target bulan Rabiul Awal ni aku nak jadikan selawat sebanyak 1000 kali ataupun 10,000 kali. Gitu. Kita jadualkan supaya banyaknya selawat sebagai tanda cinta kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, 40 hadisan fi 40 hadis dalam khuluqul hasan ataupun akhlak mulia. Hadis yang ke-22, 23, 24. Hadis yang ke-24 pada disukai dan menyukai orang lain. An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ma'lafatun wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, rawahu Ahmad. Al-mu'minu ma'lafatun, orang mukmin itu jinak dengan orang lain. Ma'lafah. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, maka tidak ada kebaikan orang yang tidak menjinaki orang lain dan tidak mahu dijinaki oleh orang lain. Bukan jinak macam haiwan tak, maksudnya baik mudah dengan orang, betul ansur dan sebagainya. Jadi orang mukmin yang sebenar, al-mu'minu ma'lafatun. Hafal yang tu. Tuan-tuan hafal yang tu sebagai ingatan kita. Al-mu'minu ma'lafatun, macam apa, an-nadhafatu minal iman. Kita jadikan slogan, mudah kita ingat. An-nadhafatu minal iman. Budak-budak sekolah kan tulis di dinding-dinding, kebersihan sebahagian daripada kesempurnaan iman. Perut buka tandas ketul tahi. Salnge. An-nazafatu minal iman, bosai pohara. Bawah tu atas an-nazafah, bawah tu macam perang nuklear. Buka tandas pasal gitu, berterabur atas min. An-nazafah wa dah tak ada gitu. Jadi hak ni pun sama. Al-mu'minu ma'lafatun, gitu. Manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan suka berjinak-jinak di antara satu sama lain, atau dalam bahasa lain, manusia suka hidup berkumpulan. Biasanya gitu manusia ni, suka hidup berkumpulan dalam jemaah. Alaikum bil jamaah. Wajib ke atas kamu hidup dalam jamaah. Sebab bila kita duduk dalam jemaah 2-3 orang, kita payah sikit nak buat maksiat. Kalau kita seorang ni banyak, kita boleh buat maksiat, orang tak tahu. 2 orang mudah lagi. Kita ustaz, jangan bagi tahu orang seorang sama seorang. Tapi yang ketiga, kalau ada 3 orang, jangan bagi tahu orang jangan bagi tahu orang Sekali kita buat lebih kasih kepada A, ke B ni kurang kasih, maka B kata aku nak bagi tahu orang. Bila ramai payah. Sebab tu kalau seorang ataupun 2, dia mudah nak buat masalah, nak buat benda jahat dan sebagainya, pakat 2 orang. Tapi ramai payah ramai. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia tak boleh ramai, dia tak boleh 2 pala habis. Kalau dalam surah kita ni ada 2 pengusi cukup dah. Pengusi kata aku nak ustaz ni 2 kali seminggu. Pengusi tu kata aku tak nak dia sekali pun, aku tak nak, malah buat dia. Kita sama, kita sama, ada orang suka, ada orang tak suka. Hari ni kita menduga tauliah jaiz. Kita ingat aku timbul isu-isu yang zakat non muslim, lepas tu pakaian busana pengantin dalam gereja saya ingat timbul isu tu. Dia tanya rukun sembahyang. Nanya kita sunat ab'ad, sunat hayat. Sudah kata
Tak boleh nak jawab lah ustaz. Benda kecil gitu kita tak baca dah tu. Kita ingat-ingat begitu lah. Sunat hayat ada berapa? Sunat ab'ad ada berapa? Tak ingat lah. Budak-budak sekolah taski je ngapa tu. Kita ni bapak taski dah. Tak ambil berat ha. Kita buat takbir, angkat tangan, Allahu Akbar, Fatihah wajib. Lepas tu lepas pada Fatihah surah. Sunat ke apa? Sunat hayat. Lepas tu Allah angkat tangan ketika intiqaliyah perpindahan. Sunat hayat lagi. Allahu Akbar, rukuk, bacaan dalam rukuk. Bacaan ketika i'tidal, tuntang tu ada berapa semua? Pergi halus ni. Dalam tahiyat. Dalam kita duduk tahiyat akhir, kau tahiyat mana kau? Dalam duduk tahiyat akhir. Berapa sunat ab'ad, berapa sunat hayat ada situ? 2 saat daripada sekarang. Dalam tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir tu, berapa sunat ab'ad, berapa sunat hayat ada? Ding 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 gitu. Geliat macam litah kena panas duk gini. Nak jawab apa dia? Selawat tu sunat ke rukun ke apa? Hidup mai kona kecil tu. Sudah kita duk mikir nak jawab tu. Akidah ahli sunnah wal jumuah apa dia kita dak anu dah. Dak tagih usah anu. Hukum apa ni zakat kepada non muslim. Boleh ke tidak boleh? Apa pandangan anta? Kita dak nampak tu. Mari tanya dalam tahiyat akhir, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat. Garu patah gatal ustaz. Boleh sebut secara umum boleh lah. Tak? Jadi homework. Balik depan ni kategorikan mana hayat, mana ab'ad. Tanda boleh. Biarlah nampak budak pun. Tapi kalau orang tanya boleh jawab pak. Biar kita 10, 6 kata contoh dia. Rukun iman ada berapa? 6. Islam 5. Biar gitu. Dia nak gitu. Hayat ada berapa? Ab'ad ada berapa? Saya tak nak kata sunat ab'ad lepas tu ditampung dengan sujud sahwi. Kau tak baca sujud sahwi, tak buat sujud sahwi, sah tak? Sah sembahyang dia. Tapi sembahyang tak sempurna. Okey, saya tahu. Tu tak nak. Mana ab'ad lagi? Dalam tahiyat akhir ada berapa ab'ad, ada apa hayat? Kita target orang lain keluar lain. Gelak sorry. Ngeri dia gelak kita pun gelak. Boleh lah tu dah tak? Aduh, kita ingat ke soalan payah. Yang ambil soalan budak-budak habis tak boleh jawab. Budak sangat, mujur tak suruh buat mandi wajib. Kita lama tak mandi wajib tak ingat. Contoh lah ayat-ayat gitu lah. Ustaz Allah lama Ustaz tak mandi wajib, tak ingat lah. Baru dia suka lah. Aduh, tak apa tuan-tuan. Itu kita belajar je, kita belajar. Suka, saya pun seronok lah bila dia tanya kita, tanya hak budak-budak kita pun gelak sorang. Tak apa Ustaz, terima kasih banyak Ustaz buat soalan budak-budak. Tapi soalan budak-budak pun kena kita lah. Kita pun tak ingat semula, nak susun atur semula tak ingat. Kalau tanya rukun 13 pun tukar harah habis. Buat boleh, belum tentu lagi ingat satu-satu. Kata orang nanya sedap lah kata. Orang nak jawab. Posen ni sedap ustaz tanya. Kita nak jawab ni mana satu. Kalau tanya rukun sembahyang yang ke 10 apa dia? Pening. Buat boleh, belum tentu lagi kita ingat satu persatu. Dia tu kalau boleh kita penceramah ataupun kita pendakwah, pengkuliah ni ingat satu-satu. Susun 10 ni 5 4 3 2 1 ke apa? Kena macam tu. Sak buah kepala kita senang. Ambil basic-basic tu. Kira kata insya-Allah memang begitu insya-Allah. Terima kasih ustaz, insya-Allah. Terima kasih ustaz. Tak tahu lah boleh ke tak. Selalu jago kita dah ingat kau soalan payah. Ni pun nampak macam mudah rupanya payah ni. Nak hafal apa ni? Jadi hafal sikit-sikit pendek-pendek. Al-mu'min ma'lafatun. Orang mukmin itu suka untuk dijinakkan. Beriman itu jinak dengan orang lain, ma'lafah. Oleh itu apabila seorang banduan dikurung bersendirian dalam penjara dalam jangka waktu yang agak lama, itu merupakan satu siksaan yang dapat membuat tekanan ke dalam jiwanya
kerana yang demikian itu bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, iaitu manusia tak boleh duduk seorang dalam keadaan tak ada orang, dia duduk dalam keadaan tekanan dan sebagainya, menyebabkan dia akan rasa lagi tertekan sebab dia duduk sorang-sorang, tak nak bergaul dalam masyarakat di luar dan sebagainya. Dia buat contoh ni ialah banduan yang duduk dalam penjara dalam jangka waktu yang agak lama, merupakan satu seksaan yang dapat membuat tekanan ke dalam jiwanya, kerana yang mereka itu bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sebab kita manusia ni nak kepada orang berteman, gitu. Untuk sedikit masa kadang-kadang manusia perlu menyendiri dalam usaha mencari ketenangan dan kedamaian jiwa. Namun setelah itu ia kembali lagi kepada fitrahnya untuk bersama-sama dengan orang ramai. Boleh tak tuan-tuan duduk dalam rumah seorang-seorang selama 40 hari sebab bini balik kampung salin. Duduk seorang, tengok TV, tak sedap cerita. Tengok tak lagi. Kena boleh tak ada 15 hari. Ambil jaket balik kampung. Nak kau orang. Kau duduk seorang dalam rumah tak boleh. Kita akan keluar cari kawan-kawan, ngetel apa semua sekali. Sebab tu kalau orang boleh duduk di masjid, orang tu tak boring. Pergi surau, tak ada tekanan dia. Sebab di masjid surau ni macam-macam orang ada. Macam-macam jenis orang. Kita boleh bersembang, kita boleh mengumpat kat masjid surau kan. Nah, ada lagi ya. Sambil-sambil ngetel tu sedap lagi kata kat orang, sambil-sambil. Maka sekut kering cicor orang pun lalu. Mau tengok dia tu bukan pergi masjid surau tu mari mana tak tahu. Aduh. Muka nampak warok sangat. Tak ada surau. Padahal kita duduk surau tu. Tidak tahu itu mari masjid besi. Mari masjid Putra. Walaupun dia pakai jaket, walaupun dia pakai baju ayam maiden pagoda apa semua, pakai seluar pendek tu, masjid besi, masjid Putra. Cuci masjid seluar pendek. Saka baik tak? Maksudnya bila kita pergi masjid surau tu hilang boring. Adalah teman berteman. Kalau kita sakit demam tu adalah orang tahu, berbanding dengan kita duduk sendirian. Jadi manusia yang baik itu ialah yang suka berjinak-jinak dengan orang lain, suka bergaul dan bertukar-tukar fikiran dengan orang lain, suka memberi nasihat dan suka dinasihati oleh orang lain, memberi bantuan kepada orang dan menerima bantuan dari orang lain, dan begitulah seterusnya. Itu insan yang paling baik. Al-mu'min ma'lafatun. Orang mukmin itu ialah yang suka berjinak-jinak dengan orang lain, berbaik-baik dengan orang lain. Bukan dia suka menyendiri. Sebab bila kita bergaul dengan orang, kita akan tahu kerana orang. Kalau kita tak bergaul dengan kita tak tahu. Sebab itu Nabi kata, musafirlah kamu dengan sahabat-sahabat kamu akan kenal sahabat kamu selepas daripada 3 hari. Lepas 3 hari kita akan kenal kawan kita. Sebelum 3 hari tak kenal, sehari tak kenal, 2 hari tak kenal, 3 hari tak. Masuk hari ketiga, nak masuk hari keempat tu, kita akan kenal seorang-seorang kawan kita, adakah dia tu kawan sebenar ataupun kawan kerana ada benda yang dia perlu. Selepas 3 hari ya, musafir lah. Bukan kadang biasa tak kenal. Kalau kita musafir, kita berjalan, kita duduk bawa, kita duduk pergi umrah, kita boleh kenal dah. Tak ada 2-3 hari. Siapa ke airport KLIA kita dah. Hak jenis ngepek cepatlah, slow tu lah dia kata. Belum sampai tanah haram, tanah halal KLIA je. Slow lah. Aduh. Paris panjang-panjang tu. Bila orang panggil mari dengan taklimat apa nak baca doa, tak hari terusnya ujung. Dia buat debel dia buat untuk. Tu. Bila siapa dia jedah pula beg-beg orang siapa semua sekali, terus dia ambil beg dia, pak duduk jangan. Dia cara dia dah ambil kisah dah beg orang lain. Baru hari kedua. Masuk hari ketiga siapa Mekah, kita kumpul 40 orang untuk tawaf kudum, kawah tawaf yang pertama. Tak ada dia. Sebab dia pergi tu kali ke-10 dah. Kali ke-10 dah pergi Mekah kan. Tak ayat dah, kita tak bagi tahu dah. Tak bagi tahu dah. Mekah ni berubah 9 masa tuan-tuan. Pukul 12 malam kita telefon hotel. Cik, ini ada jemaah cik ni. Rasa-rasa jemaah cik kot ni. Dia mana nama sekian-sekian. Terlepas mari ni. Duk mana? Duk Bukit Ajiat. 10 kali pergi.
Sombong sangat tanah haram. Sombong lagi. Nu bukit aja. Kata dia naik Grab balik sendiri. Gilah juga kita ni kan, bahari buah. Buat duduk mari dengan kita. Gi jugalah cari. Mana kak? Mana ni Ji? Allah tak ada nampak macam sama lah ustaz. Sini dengan sini jalan. Kita ikut orang ni keting 5 meridian. Siapa 5 meridian belakang ni? Kita duduk Safwah je. Safwah kat Jambil tu je nombor 3 tu. Ambil kau. Gilah, sombong sangat. Tapi awak letih aku. Pergi ambil pula. Tengok jangan tuan-tuan, jangan. Mana kita nak kena bergaul dengan orang, jangan kesombongan. Bila duduk 3 hari kita akan kena perangai dia ni. Ada yang memang suka menolong. Sampai habis 12 hari duduk dengan orang tua, dia boleh tolong orang tua. Walaupun orang tua tu telinga tak dengar, kadang-kadang pakai pempoh, kadang-kadang macam-macam kan orang kan. Tapi oleh kerana dia ni orang baik, orang maklafah ni orang baik suka berjinak dengan orang, duduk dengan orang, maka kita boleh kenal dia sebenar Sebab tu kita musafir, kita boleh kenal adakah dia tu kawan kita yang sejati ataupun hanya kerana kita ada kekayaan, ada rezeki yang lebih baik kita. Bila kita susah tu boleh kenal Jadi kalau mukmin yang sebenar, ni orang yang mudah berjinak dengan orang dan mudah dijinakkan, suka bergaul dan digauli dengan orang lain, mudah mesra dengan orang Jadi al-mu'min ma'lafatun. Apa ayat tu ni? Baik, hadis yang ke-20 menghubungkan silaturahmi. Orang kita sebut silaturahmi pun boleh, silaturahmi pun boleh. Tidak menjadi kesalahan. Macam tuan-tuan duk baca istighfar kan, duk viral sehari 2 baru ni mengenai istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul? Al-hayyu wal hayya. Kalau kita sebab hak dalam tular dalam video tu marinya ialah al-hayya. Siapa baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salah. Kita pun pening. Sudah. Kita daripada kecil merah belum beranak lagi huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba mari dulu je al hayyul qayyum. Jadi kita duk baca selama ni salah. Sudah. Kalau ustaz macam mana ustaz ni kita baca salah dah. Berpuluh-puluh tahun dah kita baca salah. Siapa kata salah ni tular dalam video ni, tular dah ni ustaz dalam YouTube lah bagai-bagai salah ni. Huwal hayyul qayyum, betul. Huwal hayyul qayyum salah. Tengok semula i'rab si bawah Arab mengenai kedudukan kata hayyul dengan hayya. Dua wajah boleh baca. Tidak menjadi masalah untuk baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum iaitu bin nasbin fathah ataupun bid dhammah rafa', tak ada masalah. Dua-dua wajah itu boleh dibaca, tidak menjadi kesalahan. Jadi kita baca tak ada masalah huwal hayyul qayyum. Jadi tak suruh ubahlah nak baca huwal hayyul qayyum. Takut jadi pening khaya pula, tak biasa baca huwal hayya huwal hayya. Sebab dua-dua tu boleh dibaca, tak masalah. Sebab naknya kita belajar sebenarnya. Kalau kita belajar senang, tak susah. Kalau kita belajar. Tapi kalau kita tak belajar, jadi je gitu. Jadi kita kena belajar. Kena ambil tahu, kena belajar. Kena jadi belajarlah. Hak comel-comel kita perikat kita ni jadi muta'allim. Kalau perikat tua-tua, mata pun tak apa mana duk begini dah, telinga tak apa nak dengar, mustami'an lah ataupun muhibban. Tapi perikat kita ni, perikat orang muda-muda lagi, Allah bagi kekuatan ni jadi muta'allim. Jadi muta'allim lah. Kita ubah tak usah jadi mustami'an lah. Sebab Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi. Pak tu je Nabi suruh jadi.
Mu nak jadi orang alim tukang ngajar, mu nak jadi muta'allim tukang belajar, mu nak jadi mustami'an tukang dengar, mu nak jadi muhibban tukang viral. Muhibban ni tukang viral. WhatsApp. Surah Al-Husna pada malam ini bersama Al-Fadhil Ustaz Nik Kamarudin bin Yunus. Dia tak ada. Duduk Madinah. Tapi orang tahulah, orang pun mari. Tengok dia. Tak ada dia lah duk sibuk ni. Tapi tak mari. Itu muhibban. Dia suka tapi dia tak mari. Ada juga penyakit tu. Ada tu tahap nombor 4. Tahap 4. Mana kalau nikmat keempat sikit lah boleh lagi. Sebab tu pikat kita ni orang muda-muda ni ambil muta'alliman. Muta'alliman ni jadi anak murid. Anak murid sifat anak murid. Tengok anak kita hantar pergi sekolah. Itu sifat anak murid. Biarlah kata Allah budak sekolah pergi kubik. Pergi kubik dalam tu ada laptop, dalam tu ada handphone nak rakan, dalam tu ada pensel, dalam tu ada buku tulis, ada buku latihan, ada pemadan. Piku. Dalam tu ada bekal. Nasi lemuk. Tak apa, ada roti. Apa hang tak boleh lapar ke street. Duk tengah mengajar mata, puak duk makan. Budak-budak boleh gitu. Jadi kita ni kok muda lagi jadi muta'allim, tak usah jadi mustami'an. Boleh, tak ada masalah. Nabi kata nak jadi mustami'an. Mustami'an ni tukar dengar. Orang tu hok mata kelabu nak dobik tak boleh dah nangis Pakistan kata ayah. Waktu mustami'an, mari duduk iktikaf, mustami'an dengar angguk sambil-sambil tidur tu okeylah. Tahap dia. Tahap mata kecuk dah, orak kena, kulit tak tegang, boleh mustami'an. Kita hok muda-muda mata terang menderang lagi ni, dah tengah kuat daya ingatan lagi ni, maka jadi muta'allim lah. Jadi hok nombor 2. Kalau pandai jadi aliman lah, jadi orang yang ngajar. Kalau nak hok tinggi lagi, kalau tidak kat jadi hok nombor 2 pun tak apa dah. Biar tahap kita tu makin tinggi. Sebelum ni kita mustami'an lah. Kita dengar daripada nelo-nelo rumah, tikak-tikak rumah. Kita dengar, tapi kita rasa tak puas hati dengar, kena pergi juga agi pun dobek beli kitab tanda. Tu muta'allim. Tahap tu tahap nombor 2 nak jadi alim. Lepas dia jadi muta'allim tu duduk 2-3 tahun dah khatam kitab ni, dia jadi alim. Dia ngajar pula. Bila ustaz tak mari, ustaz ada hak, dia pun naik cengok atas ni. Baik, kita ulang balik kitab 40, kitab 40 yang ustaz ni baca dulu ataupun ustaz mana-mana baca. Kita ulang pada muka surat yang pertama. Apa dia? Al-mu'min ma'lafatun. Apa dia? Orang mukmin itu ialah yang berjinak-jinak, suka dijinakkan, suka menjinakkan. Contoh. Maka dia jadi alim. Bila dia jadi alim? Setelah dia menjadi muta'allim. Dia jadi alim sebab dia ada kitab, dia dobek. Dia tanda dah dulu. Bila dia nak ngajar, dia ingat semula lah. Sekian hari bulan pada 7 hari bulan 11 2019 kuliah maghrib Al-Husna dobek. Jadi bila keperluan nanti dia bawa keluar lah toyo dia ni ngajar, jadi alim. Tapi kalau dia mustami'an saja, buka tikak rumah je, nak ngajar tak boleh. Nak rojok mana tahu? Aku dengar itu hari, aku tak ingat berapa bulan. Kita apa pun aku tak tahu, tapi aku dengar masa aku duduk dapur, duduk masak Maggi tu, aku dengar ustaz ngajar. Tak boleh, tak jadi rojok dengar. Jadi kita muta'allim, kita pun ada topik. Aku ada tanda dari aku ni, aku ada rakan ni, aku ada ni, sekian hari bulan ustaz ni sebut ni mafhumnya begini. Boleh jadi alim lah kita. Maka kita jadi muta'allim dulu, kita akan jadi alim. Alim tak boleh orang ramai pun kita boleh ngajar anak kita boleh ngajar isteri kita ataupun isteri-isteri kita. Gitu. Panas selalu bunyi isteri double ri, panas selalu. Ini takut sangat. Mana? Bagaimana? Senyum korek hidung dia korek hidung. Dia berai. Baik, hadis ke-25, hubungkan silaturahim atau rahmi. Boleh baca dua-dua Ar-rahim ataupun rahmi. Boleh baca. Rahim lah. Rahim dalam tu. Rahmi maksudnya ialah kasih sayang. Rahim dalam lah. Baik. An Anas radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Muttafaq alaih. Hadis yang disepakati di antara dua imam besar hadis, iaitu Bukhari dan juga Muslim, namanya muttafaq alaih. Sepakat di antara dua orang periwayat yang masyhur ini. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Daripada Anas bin Malik, Anas radhiyallahu an, bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Azan InsyaAllah. Mana muazzin? Kita kena latih anak-anak kita kecil-kecil dia azan. Waktu dia azan bagi anak-anak. Lepas tu lagi peringkat dewasa umur 60 ke atas. Hak tengah-tengah tak boleh. Bagi anak-anak kecil dengan yang pencen tu. Hak gigi tak apa ada. Sedap agak dengar Allah. Allahu akbar. Belum? Azan. Hello, semoga namamu terukir di pintu syurga. Bila birabah azan, bila birabah azan tak sedap azan tak sedap dia. Azan biasa-biasa je. Sahabat seorang tu kata, ya Rasulullah, ya Rasul, bagi aku azan sekali. Minta sekali nak azan, azan sedap punya. Rasul kata okeylah, boleh lah. Pergi azan. Azan memang sedap, cukup taranum sepak dah semua sekali. Zuhur Jibril turun. Ya Rasul, tak semayang subuh tadi masjid kau? Semayang. Tak ada orang azan pun. Ada. Siapa azan? Tu. Oh sedap suara Nabi kata. Suara dia tak sampai ke langit. Jibril kata azan subuh pagi tadi tak sampai ke langit. Malaikat di langit tak dengar pun azan. Sebelum ni Bilal bin Rabah azan sampai ke langit. Maknanya mendengar suara azan Bilal, malaikat akan sembahyang di langit. Menunjukkan waktu dah masuk, waktu subuh di bumi, dia pun azan Bilal. Maknanya laungan azan Bilal walaupun dengan suara yang orang kata tak, sebab dia lidah dia pendek, lidah dia cedera, kena bakar api masa dia Islam dulu, kena besi panas. So dia tak boleh nak sebut shin, disebut sing. Asyhadu an la ilaha, asyhadu dia ash. Lidah tak boleh nak membentuk ash, tak boleh. Asyhadu, jadi gitu. Sebab lidah dia telah pun kena besi panas. Ikut riwayat lah, ada riwayat kata demikian. Tetapi oleh kerana keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak panggil orang supaya datang ramai ke rumah Allah, maka suaranya walaupun pada pendengaran manusia biasa tidaklah selunak mana, tapi pada malaikat dia sampai laungan itu sampai kepada telinga para malaikat di langit. Itu sebab dia buat dengan penuh keikhlasan dan kejujuran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita pun macam tu juga alung dia panggil orang datang sembahyang, mudah-mudahan sampai ke pintu langit dan para malaikat menulis segala kebaikan, insya-Allah. Orang lain pun sama jugalah mudah-mudahan. Baik, tengok pada hadis tadi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang nak diluahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menghubungkan silaturahim. Muna umur panjang, muna rezekimu melimpah ruah, musambung silaturahim. Kita kata kok mana sambung silaturahim rezekimu? Cuba tuan-tuan potong silaturahim. Jangan berhubung, jangan rapat dengan siapa-siapa, tuan-tuan dia. Rezeki makin murah kau makin mahal.
Kita pergi kedai, pergi Medina, kata pergi Medina, kita kenal dah. Tapi kita rapat kenal dengan orang tu. Kita pun duduk minum kejap. Kita nak pergi bayar, ada je orang bayar. Ataupun kita duduk minum 2-3 orang, ada je orang bayar. Gili-gili kadang dia, mana kalau kita bayar untuk kawan kita, sama juga. Oleh kerana dia menyambungkan silaturahim dengan kita, maka kita bayar untuk dia. Kita pun sambung silaturahim dia bayar kadang-kadang untuk kita. Itu kelebihan silaturahim. Rezeki murah bukan? Murah lah. Tapi kalau mu tidak menyambung silaturahim, tak kena batai hidung. Kata-kata mu tak kena batai hidung, secawai aja kopi tu tak. Padahal nipis lah tengok tu. Bakal dia tawar kecil manis dah rasa tu. 5% je lah pun tak bayar sebab tak kena. Tak kena. Tapi kalau mu berhubung silaturahim bukan setakat teh tawar tu je. Tengok macam tu. Demo. Selalu jumpa kat Surah Husna dah. Yalah. Yalah tengok juga tapi duduk demo duduk tepi-tepi lasir kat pintu luar tu kan. Kita tak duduk dalam, kita segan kat ustaz, kita duduk belakang. Kita nyeruk-nyeruk nampak telinga gitu ya kita. Contoh. Kena jugalah mana ada hubungan silaturahim. Bayar. Walaupun makan 2-3 yam goreng dan sebagainya. Sebab ada silaturahim. Dan juga kalau kita kata sambung silaturahim panjang umur, ke mana dia panjang umur? Wa yunsa'ulu fi asari. Panjang umur, ke mana panjang umur? Sebab bila kita sambung silaturahim, kita baik dengan orang akan doa, ya Allah, panjanglah umur sebulan lebih sebulan dia baik. Kalau aku terdesak apa dia tolong. Anak-anak aku nak pergi sekolah ke apa hari raya kat dia bagi RM150. Allah tak kedekut betul. Kalau orang macam ni ada atas dunia ni, bila 100 orang, Allah amin dunia, ya Allah panjanglah umur dia. Nampak? Hasil daripada silaturahim tadi. Tapi kalau jenis tak berhubung silaturahim, kedekut pahit takkan jenis tak hidup masing. Dia kata dia tu baik tak ada. Aloh, kayu kereta Ustaz saja ya tu Ustaz. Kedekut baik. Ada dengan tak ada serupa lah kat surah kita ni. Nampak kaya kereta mari proses kaya. Tapi nak capuk RM50 surah kita minta hari tu nak buat Maulidur Rasul, nak panggil orang besar sikit lah, nak bayar RM4,500. Minta dengan dia, dia beri RM10. Nampak? Tapi kalau ada ar-rahmi, berhubung silaturahim, maka orang akan doa, ya Allah panjanglah umur dia, ya Allah. Itu kesan dia. Baik, kita tengok seorang itu menjadi banyak, seseorang itu menjadi banyak dengan keluarganya, maka ia akan menjadi kuat dengan bergabung bersama dengan mereka. Dan seorang itu dikira lemah walaupun ia sendiri sangat kuat bila dia berseorangan. Biasanya satu keluarga itu mempunyai beratus-ratus ahli, abang, adik, ipar, pak long, pak ngah, pak cik, tok long, tok ngah, tok cik, sepupu, dua pupu dan seterusnya. Seorang itu menjadi banyak dengan keluarganya. Kita jadi ramai, jadi kuat kita sebab adik-beradik kita, silaturahim kita banyak. Tapi kalau adik-beradik kita ramai tapi tak berhubung silaturahim, tak kuat. Kita jadi kuat dengan adik-beradik ramai itu dengan silaturahim yang ada. Dan biasanya pula dari sekian banyak ahli keluarga itu, ada yang bertani, berniaga, golongan profesional, cikgu, pegawai, pekerja kilang, driver dan sebagainya. Ada yang tinggal di kampung, ada yang tinggal di bandar, dan ada yang tinggal di bandaraya atau ibu negara. Jadi keluarga itu merupakan satu kekuatan yang besar yang sangat diperlukan oleh seseorang. Bila kita sentiasa berjumpa dengan mereka, menjalin hubungan silaturahim dengan mereka, maka kita akan menjadi kuat, mudah segala urusan dan dapat saling bantu-membantu. Ini selain dari mendapat berkat dan kehidupan, rezeki murah dan umur pula dipanjangkan oleh Allah Ta'ala seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Itulah kekuatannya, iaitu dengan menyambungkan silaturahim. Rezeki makin bertambah, umur kita makin panjang, saling mendoakan di antara satu sama lain. Itulah kelebihan dia kalau kita menghubungkan silaturahim dan memutuskan silaturahim itu tidak akan masuk syurga. La yadkhulunal jannata qati', la yadkhulunal jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan silaturahim. La yadkhulunal jannata qati', orang yang memutus. Kalau kita tak putus pun, kita elok je kat dia, tapi dia yang memutus. Sebab tu
Nabi sebut qati', orang yang memutus. Dia yang memutuskan satu ar-rahmi tu, bukan kita. Kita sambung je. Dia tak layan kita, kita tegur, kita WhatsApp dia, tapi dia dak. Dia tak nak bertegur dengan kita, tak nak bagi salam, tak nak jawab WhatsApp, tak ada apa. Kita pagi-pagi kita hantar assalamualaikum, moga-moga siapa membaca WhatsApp ini mendapat kerahmatan kerajaan Allah. Dia tak baca, tak balas, tak apa. Lantak dia dah. Dia yang memutuskan silaturahim. Yang inilah yadkhuluna jannah, la yadkhuluna jannah. Orang ni tak masuk syurga. Adapun yang diputuskan masuk. Dia bukan nak memutuskan, tapi orang tu yang nak memutuskan silaturahmi. Baik, hadis yang ketiga yang terakhir pada malam ni ke-26, menabuh jasa di masyarakat. Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad khashitu ala nafsi qalat lahu Khadijah kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada wallahi innaka latasilur rahima wa tasduqul hadisa wa tahmilul kalla wa katsibul ma'duma wa tuqri'ud dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi rawahu Bukhari Muslim wal lafzu lahu. Apa dia? Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isterinya Khadijah. Aisyah isteri dia juga, Khadijah pun isteri Nabi. Apa dia? Sesungguhnya aku takut terjadi ke atas diriku sesuatu yang tidak baik. Laqad khasyitu ala nafsi, aku bimbang. Khasyiyah, bimbang. Aku bimbang, takut terjadi ke atas diriku sesuatu yang tidak baik, iaitu setelah Nabi ditemui oleh Jibril pada kali yang pertama di Gua Hira, dan pada ketika itu Nabi masih belum tahu siapa itu Jibril. Maka Khadijah radhiyallahu anha menjawab, tidak, sama sekali tidak akan berlaku sesuatu yang tidak baik ke atas dirimu, itu di Rasul. Bahkan sebaliknya, hendaklah engkau bergembira dengan kejadian itu. Kan Nabi balik bila mana dia dipeluk oleh Jibril, Nabi tak tahu. Nabi suka bertahanus, berkhalwah dalam Gua Hira. Siapa yang pergi umrah, pergi haji, panjat naik Gua Hira, tempat Nabi bersuluk. Kalau naik kat atas gini nampak macam tu je, tapi kalau tuan-tuan tengok ke belakang, dia curam macam tu. Gitu. Dia set. Tak ada orang boleh panjat kau ni. Saya memanjat tahun 96. Saya memanjat sekali. Itu pun rasa macam tak sampai, padahal dekat je. Masa tu trek tak ada lagi. Sekarang dah ada trek naik mudah dah. Jadi masa tu kekuatan saya ialah seekor kambing. Saya naik separuh, lepas tu tak lagak malah aku. Maksud saya gemuk tuan-tuan. Berat saya masa tu 98 kilo. Pinggan saya tak besar mana, 40. Ayah daging tu. Pergi haji daripada Mina, jalan kaki pergi Arafah. Siapa di Arafah tu meleceh habis pohon. Gemuk. Dia selisih. Cing. Oh, pedih ya Rabbi. Pedih. Orang kata ubat dia buh Colgate. Ambil ubat Colgate, ubat gigi tu bubuh celah tu. Dia dah berasak, panas tu. Sekali-sekala tepung batu. Hilang batu. Tapi petua tu boleh pakai. Untuk orang yang gemuk, kalau dia berselisih, ya luka dah tu, ambil, jangan buat apa-apa lain, ambil ubat gigi Colgate. Ubat gigi Colgate bubuh. Tepak hak merah, hak selisih. InsyaAllah pedih. InsyaAllah pedih, lepas tu kering. Kering dia boleh berjalan selesa. Kalau saya buat dah tu. Dia gemuk naik atas Jabal, apa ni Gua Hira. Duduk lain tu. Kalau kita tengok ke depan ni, saya naik separuh, penat. Pun tengok kambing guru. Duduk sana. Kata celaka kambing ni. Saya ikut dia, ting. Maksud saya pergi sorang je, ting put di situ. Letihnya kau ni. Ding dia jalan. Ding tu hidup sana. Saya ikut dia pula. Ding saya ke sana.
Waktu pergi celah-celah batu. Dia pun dia buat atas batu ni. Kita pergi ikut kelompok dia. Dia tu naik batu ni. Sapa saya kat atas. Kerana motivasi oleh seekor kambing. Kata kambing boleh sampai tempat Nabi. Aku kata saya Nabi tu, okey, aku tak boleh panjat sampai situ. Malu kambing. Ya. Walaupun dia ada janggut lebar pada kita tak ada janggut masa tu. Tapi kambing ikut siapa? Akhirnya siapa, alhamdulillah. Motivasinya ialah seekor kambing. Wallahu alam kambing betul ke melekat ke, wallahu alam. Tapi termotivasi nak pergi tempat suluk Nabi. Tiba-tiba bersuluk macam tu, datangnya suatu pelukan daripada belakang, bisik ke tengok, Iqra. Ya Muhammad, Iqra. Ma ana biqari, aku tak mana baca. Iqra. Ma ana biqari, aku tak mana baca. Iqra 3 kali. Ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, hingga 5 ayat yang pertama di surah Al-Alaq. Lepas tu engkau tak nampak orang mari peluk daripada belakang, kita duk tapo tuan-tuan. Kita duk tapo. Tak apalah. Malam ni, malam Jumaat, tuan-tuan duduk ada bilik asing daripada bini, duduk tapo, duduk wiri berzikir. Jangan ada handphone jawab WhatsApp. Nanti bini syok lain pula. Duduk zikir tu. Duduk selawat Nabi nak cukup 1000 hari ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba rasa padak tubuh kita ada orang peluk. Hei Nik Kamarudin, dia bisik kat telinga. Bangun, pergi ke Presiden 20. Presiden 20, di sana ada intan berlian contohnya kan. Tengok belakang tak ada, tapi rasa macam kena peluk. Tengok tak ada. Tentu lagi gimana? Lagi ke dapur makan Maggi, minum air, makan buah apple. A, makan Maggi. C, B, minum air. C, jumpa bini. D, bukan semuanya. Lari cari bini masuk dalam bilik bini, masuk dalam kain senyap, takut. Nabi pun sama, bila dia peluk dia tak tahu, dia balik jumpa dengan Khadijah. Khadijah, aku tak boleh kena gini. Tak apa. Itu tugas dia, tak apa bang. Sebenarnya itulah namus, iaitu Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa dahulu menyampaikan wahyu. Ini berita gembira untuk kau ya Rasul, ya Muhammad. Masa itu belum Rasul lagi. Ya Muhammad, wahai suamiku, tenang. Itu tugasnya seorang isteri, menenangkan suami dalam keadaan keluh kesah. Sebab kena peluk pun dah tak nampak. Takut nak kena peluk ni. Tiba-tiba bagi bisik, tengok tak nampak muka, tak nampak. Bunyi suara ya. Benar penuh rasa kena peluk. Sebab dia balik, dia selimut, zammiluni. Selimutlah aku, aku takut ni. Khadijah pun ambil peluk, duduk atas riba, tak apa bang. Tak apa, itu namus. Itu Jibril namanya, dia malaikat. Dia datang kepada Nabi Musa dahulu. Sebab Khadijah ini adalah siapa? Khadijah ialah sepupu kepada seorang ahli kitab pada masa tu. Siapa nama? Yang membaca kitab Taurat pada zaman Nabi Musa, namanya ialah Waraqah bin apa? Waraqah bin apa? Haji Ismail. Waraqah bin Nawfal. Waraqah tu riwayat kata sepupu dia ialah pendeta Yahudi yang membaca kitab Taurat pada zaman Nabi Musa. Dia menafsirkan segala mimpi-mimpi Nabi pada ketika itu, dan dia sepupu kepada Khadijah. Lalu dirujuk kepada, dia tahu dah. Khadijah pun tahu. Itulah hikmat di sebalik kenapa baginda Rasul dikahwinkan oleh Allah dengan seorang janda, iaitu Khadijatul Khuwailid, kerana dia ialah sepupu, ada riwayat kata anak saudara kepada Waraqah. Sebab Waraqah itu
ialah pendeta yang tahu segala mengenai kenabian. Ni hadis ni laqad khasyitu ala nafsi qalat lahu Khadijah kalla abshir. Mu jangan risau ya Muhammad. Ini ialah abshir, berita gembira. Mu jangan takut. Selepas dia kena peluk tu, mu jangan takut. Ini kisah dia ni. Di Gua Hira, dan pada ketika Nabi masih belum tahu siapa itu Jibril. Nabi tak tahu lagi. Jadi Nabi pun takut. Tapi Khadijah kata tak apa bang, itu namus, itu Jibril datang menyampaikan wahyu pesanan daripada Allah bahawa engkau akan jadi insan mulia, menjadi Nabi yang terakhir. Tuh. Jadi tugas utama seorang isteri ialah menenangkan hati suami apabila dia dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan stres, tekanan dan sebagainya. Jangan pula kita pula tambah beban lagi. Dah lah dia balik stres, muka pun senyum tak senyum, panas sejuk, kita tambah pula. Kata dah pergi kerja lambat sangat, kena marah kau boh tu pandai muka. Penuh mulut pandai muka. Ya dah, gerak dah tadi, kejut dah. Pukul 7.30. Tak saya bangun buat kerah. Subuh pun qada. Pandai muka. Penuh mulut, pandai muka. Tok lelaki kata, walaupun dia kena marah, dia jabat, tapi balik rumah dia singuh mula. Jatan ni, sebab dia rasa dia ada kuasa. Jabat nak muka-muka tak boleh. Waalaikumsalam, terima kasih bagi duit. Jadi hadis ni kalla abshir ini ialah kisah selepas Nabi menerima wahyu. Maka ketika itu belum kenal Jibril, maka Khadijah radhiyallahu anha menjawab, tidak, sama sekali tidak akan berlaku sesuatu yang tidak baik ke atas dirimu, bahkan sebaliknya hendaklah engkau bergembira dengan kejadian itu. Kejadian Nabi dipeluk oleh Jibril tadi. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan hinakan engkau buat selama-lamanya. Demi Allah, wallahi innaka la tasirur rahim. Demi Allah, sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan silaturahim, wa tasdukul hadis, benar dalam perkataan, wa tahmilul kalli, menanggung penderitaan kaum yang lemah, wa taksibul ma'dum, mencarikan pekerjaan bagi orang yang menganggur, wa tuqri'ud dhaif, menjamu tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan membantu orang yang ditimpa musibah. Mana semua ni membuat ya Rasul, ya Muhammad, belum diutus jadi Nabi, membuat semua dah amalan-amalan ni. Maka mustahil kamu akan dianiaya, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang tak ada kerja jumpa dengan kau Muhammad, engkau tolong cari pekerjaan untuk dia. Orang yang datang ke rumah kau, engkau jamu dia. Orang yang minta bantuan kesusahan, engkau bantu dia. Orang yang lemah, engkau bantu dia, dan sebagainya. Maka mustahil Allah akan menyia-nyiakan segala kebaikan engkau tu. Innaka latasirur rahim, wa tasdukul hadis, wa tahmilul kalla, wa taksibul ma'dum, wa tuqri'ud dhaifa, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ada 6 benda ni yang membuat mustahil Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan kamu. Maka bergembiralah wahai suamiku. Macam tu kaedahnya isteri. Bila suami nampak dalam keluh kesah, tak apa bang, boh marah kat abang tu boleh jadi boh ada masalah kat rumah. Mungkin dia dah monopos. Monopos apa? Jantan. Jantan pun dia monopos lagi berat daripada perempuan. Sebab jarang berlaku orang lelaki monopos. Orang perempuan biasa je monopos 50-60, monopos tu dah biasa, norm dia. Jadi tak ada masalah lah. Tiba-tiba yang ni marah tak terkalu ni, maksudnya dia mungkin monopos ni. Monopos orang lelaki bahaya. Orang perempuan tiap-tiap bulan datang haid, bagi dia tak ada masalah. Sebab biasa biasa 7 hari bulan datang haid, 7 hari habis. Tapi tiba-tiba orang lelaki datang darah keluar 5 hari dah, cong keluar. Datang darah apa, haid tidak haid, nipah tidak nipah, wiladah tidak wiladah. Nak kata pergi ke sawah padi
pacak kau litah masuk tak pernah sabuh Putrajaya tak ada pacak duk mikir darah apa pergi hospital cek tak ada, pergi jumpa dukun tak ada, jumpa Darusifat jumpa tak ada. Berkali aku ni ada hormon wanita berkali. Pergi kedai, pergi apa ni seheng kau apa, pergi belilah model kotek pakai. Pelik itu. Jadi pelik Jadi rasa pelik lah sebab kita tak pernah kena. Kalau orang perempuan apa? Sebab dia biasa. Jadi tiba-tiba bos marah dia tu tak apalah bang. Dia marah mungkin dia ada masalah. Sebenarnya abang tak salah pun. Abang buat kerja abang molek-molek kan. Buat kerja Allah je nilai. Manusia bukan reti nilai pun manusia. Manusia biasa je. Dia sama macam kita juga. Kadang-kadang dia nilai bagus. Tanya dia elok. Tanya lain tak elok dia nilai tak bagus. Tapi kita buat kerja tu biar Allah nilai. Sentiasa bagus. Kita bagi semangat motivasi ke dia begitu. Jangan down ke dia. Kan musim ni musim LMPT ni. Orang kerja kerajaan ni musim LMPT ni. Tiba-tiba dapat 8.5. Beberapa aja. Kita target APC tau ni. 9.2 ke atas dapat APC anugerah perkhidmatan cemilan. Tiba-tiba tak dapat kita. Pujuklah tak apa bang. Manusia pula bagi 1,000 je CJ premier tak ada dapat CJ duit dah habis dah kawan-kawan ambil. Kawan kata, belanja kau ABC apa benda belanja buka tebo perang buka tebo kambing biri-biri kuda zirapah habis minta habis 500 500 lagi belum sampai ke bini lagi baru kat pejabat habis dah 500 sampai kat umur dengan kata EPC bini kata EPC takkan tak ada apa-apa EPC lagi dah sikit dalam 200 gram 200 gram nak emas tu bleaching baik tak payah ABC tak habis boleh ABC 1,000 habis 2,000 tak guna sebab tu Allah tak bagi ke abang ABC bang. Abang ingat tak abang dapat ABC 5 tahun lepas abang dapat ABC kan 1,000 tapi sebelum ABC kan pejabat abang dah buat kenduri habis 1,000 sebab tu I minta kan sikit dengan abang kan 1,000 juga 2,000 baik tak payah ABC bang. Barulah suami kata betul juga ABC rugi ya. Barulah semangat. Ini pula dah tak dapat ABC. Memang abang memang tak patut pun. Dulu 5 tahun lepas tu orang tu buta kot. Bagi ke abang ABC abang memang tak layak kat rumah. Abang kalau saya bagi markah 6 je. Bukan 8 6 je. Kebolehpercayaan 5. Disiplin memang tak ada langsung. Gosok gigi, beruh gigi tak kau ni, pecek ubat gigi pun tak betul. Memang saya bagi ilmu pengetahuan abang lebih sikit lah, bagi 8. Capuk 6.5. Exit polisi. Markah rendah. Tapi orang bagi tinggi tu kira okey tu bang, bagi semangat kat dia Itu tugas seorang isteri. Ini soalan. Apa hukumnya salam hanya di hujung jari sahaja sedangkan dia adalah sahabat baik saya? Baik tak ya salam. Salam ni salam daripada hati lah. Main hujung jari tu main bola. Salam cuik. Tuik. Apabila bersalam seorang kamu salam. Mana salam? Ini yang dinamakan salam. Al-adah muhkamatun. Adat suatu tempat dikira sebagai penghukum. Maka salam di kampung kita macam ni salam. Maka salam ni lah dikira. Kalau Arab salamnya peluk cium. Muah. Maka itulah salam. Jadi kalau ujung ni kira salam, tak kira salam. Kalau tak kira salam maka tidak berguguran lah dosanya. Saya dengan bersama ustaz yang terkenal bacaan jazahullahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu akan ditulis oleh 70 malaikat kebaikan untuk membaca. Tetapi saya ada baca ialah hadis mungkar, mohon pencerahan. Tak apa nak cerah mana ni. Inilah Imam Ghazali marah ni. Imam Ghazali kata kalau beramal kerana nak pahala syirik dia jadi balah tengok akhir. Riwayat kata hadis itu hadis mungkar. Hadis mungkar ni makna ada perawi yang tak boleh dipercayai. Di antara rawi-rawi hadis tu ada, tak ingat ada nama dia lah. Orang yang masyhur dengan mungkar. Banyak benda-benda mungkar, benda-benda hak tak molek dia buat, tiba-tiba dia riwayat hadis ataupun kita mudah kan pakai seluar pendek dia pakai seluar pendek, tiba-tiba mari ngajar. Mari ngadak kong hukumnya haram gini. Tapi tengok main bola pakai seluar pendek.
Kita kata, iya kau ustaz ni. Aku tak percaya tu. Pakai seluar pendek, isap okok kebuk kecil berdiri, makan sambil berlari, tak pernah rabah, tak boleh percaya. Gitu. Gitulah. Mungkar ni. Mana-mana mungkar dia buat. Jadi sama juga dalam kes yang selawat tadi tu. Jadi selawat tu tahun ni baru dengar tau. Kita baru dengar. Ala kullihannya selawatlah apa-apa pun jangan duk kira memenatkan para malaikat 70,000. Duk nulis ada gitu. Jangan kira. Hak kata malaikat penat tu salah dah. Malaikat mana ada penat? Malaikat bukan kita. Bukan kita, malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak bini. Malaikat tak makan. Malaikat tak tidur. Kalau malaikat tidur sedap buat maksiat kita. Tanya dia ngatur. Jom kita buat maksiat. Malaikat sudah tidur. Jom. Itu Piramli ya. Cikgu sudah tidur, jom main bola. Malaikat tak tidur. Penat tak penat mau kerja dia tu ya. Tak penat. Kau nak kira penat tu, hodok ke aras tu. Hodok mikul aras tu lah ni tu. Duk mikul aras Allah. Penat. Berat. Hak jaga neraka, Allah panah, melecek dia kena api, meletup cair lah dia. Kita fikir otak kita nampak hak kita nampak. Dok gitu. Kata memenatkan para malaikat. Sebab dia tulis kelebihan orang yang selawat, jazallahu anna tu kan, sayyidana. Tuan-tuan boleh selawat dengan selawat tu, jangan harapkan apa-apa pun situ. Dari segi maknanya tidak bunuh apa-apa, boleh selawat. Sebab ada hadis yang lain yang menguatkan dia, mengatakan dia dhaif. Maknanya untuk beramal boleh. Boleh. Jalallahu anna sayyidana tu lah. Nak baca yang tu pun boleh, tak ada masalah. Nak selawat biasa pun boleh. Kenapa kita nak cari hak payah? Sebab nak cari 70,000 malaikat tadi. Nak cari hak tu. Imam Ghazali kata kalau mau cari hak tu, tak ada apa-apa lah. Sebab mu niat nak benda. Bukan mu niat nak ingat Allah, nak cari redha Allah. Sebab tu nawaitu kita hak comel-comelnya ialah lillahi ta'ala. Jangan niat nak pahala, jangan niat nak syurga, jangan niat takut neraka, jangan niat takut dosa. Aku tinggal larangan Allah kerana itu perintah. Aku buat surah Allah sebab itu perintah. Dua-dua itu aku cari redha engkau ya Allah. Habis. Berapa dia nak bagi terserah. Kalau tuan-tuan kira sembahyang tadi 27 sebab berjemaah, belum tentu tuan-tuan dapat 27. Itu jemaah yang khusyuk dapat 27. Tapi tuan-tuan tak khusyuk. Tuan-tuan tak khusyuk sembahyang. Allahu akbar sembahyang maghrib tadi. Kata ustaz ni mari kodok ni, kalau tak mari lagi okey boleh rehat. Tengok-tengok mari juga. Allah. Contoh. Mana go? Banyak mana pahala boleh dah? Ya, ada. Tak banyak pahala. Ataupun Allah nak bagi banyak pahala kita. Kita harap 27, Allah nak bagi 37. Tak sama juga. Oleh kerana tu jangan harap apa-apa. Mari sembahyang jemaah sebab dia perintah. Dia perintah untuk sembahyang berjemaah melalui kalam Nabi. Kelebihan itu motivasi untuk anak-anak ibtidai. Macam saya selalu sebutlah. Untuk anak-anak ibtidai, permulaan untuk kena agama, kelebihannya ialah 27 kali ganda berbanding dengan sembahyang seorang di rumah. Maka kita ambillah itu sebagai motivasi kepada kita yang baru kenal, baru nak berjinak-jinak dengan masjid dan surau. Tapi kita dah biasa dah jadi ahli taman syurga, dah biasa dah dengan surau, tak payah dah niatlah nak 27 sebab Allah tak nak bagi kau 27, Allah nak bagi kau 57. Kenapa kau nak 27? Allah tak nak bagi 57, Allah nak bagi 107 kat kau, 1007. Jadi tak perlulah nak 27. Basicnya begitu. Tapi Allah nak bagi terserahlah kepada dia nak bagi banyak mana. Maka itu juga selawat jazallahu anna sayyidana tu, berapa Allah nak bagi, kiralah kalam malaikat pun kering tinta dia sekalipun kita kata bahasanya begitu, tapi tidak begitu. Jadi selawatlah, nak selawat tidak ada masalah. Sebab ada pula kata yang dhaif bukan mungkar. Kalau ni kata mungkar. Jadi balah benda-benda yang kecil, bukan kata remeh, benda yang kecil sebab fadilat tak payah. Imam Ghazali potong awal-awal lagi. Mu jangan cari kerana fadilat, mu cari kerana redha. Selawat. Malaikat nak tulis, kau tak nak tulis ikut umum lah malaikat.
Kerja mu nulis hak baik, nulis hak buruk. Mu nak tulis kau, mu tak tulis kau, pensel mu patah kau habis dakwah mu punya kerja, bukan aku punya kerja. Kerja aku beramal je. Mu tulis tak tulis mu punya pasal. Bukan kerja kita. Nak pergi tajam pensel, nak pergi ambil gorek pula, nak gorek pensel melekat. Nak suruh tulis, nak ambil dakwah sambung bukan kerja, tak payah Jadi boleh beramal dengan hadis berkenaan dari segi kelebihan dia tu tak usah dah ambil. Jadi selawat tu ada kau ada dari segi makna tidak mendatangkan apa-apa yang merosakkan, sekalipun dikatakan saya tak kata sekalipun dikatakan perawinya itu mungkar. Segi makna boleh ambil. Segi makna boleh ambil dan boleh beramal lah. Sebab kita nak pelbagaikan selawat kan, selawat tafrijiyah, nariyah, ibrahimiyah, banyak dah kita dah amal dah. Kita pun dapat hak baru jalallahu anna sayyidana tu, kita pun nak amal lah, tak ada masalah. Boleh. Tapi jangan ingat kepada pahala tadi lah. Pahala sampai malaikat letih dah nak menulis, sampai sebulan, 2 bulan, bertahun lamanya, biarlah malaikat letih mengakak tulis pokok dia. Ya Allah tak tanya kita, malaikat tulis hak muduk selawat itu, mengakak malaikat letih. Tak ada kerja. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan hak kita belajar sikit sebanyak, tak banyak pun tak apa kita belajar, tapi kita sebarkan dan kita amalkan bersama. Sama-sama kita beramal dengan ilmu yang kita telah belajar. Mudah-mudahan satu hari nanti kita akan jadi orang alim, muta'alim. Jangan mustami'an, jangan muhibban sahaja. Kalau tidak pak-pak ni muhlik, kamu akan binasa. Fatuhlik maksudnya binasa. Pak ni tak jadi langsung. Dengar budak muhibban, budak muta'allim, budak alim, budak mu akan binasa. Muhlikun Nabi kata, iaitu orang akan binasa dalam hidup kamu. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita tidak menjadi manusia yang binasa dalam hidup kita, bahkan kita menjadi orang yang ma'lafatun al-mu'min ma'lafatun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim. Ya Allah Maha bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Bukakanlah pintu hati anak-anak kami ya Allah yang sedang menghadapi peperiksaan praktikal dan saat ini ya Allah. Mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya ya Allah untuk memudahkan mereka untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan nanti ya Allah. Ya Allah ya Fattah ya Alim. Ya Allah anak-anak kami ya Allah nanti akan dalam keadaan bercuti dan sebagainya ya Allah. Bukakanlah pintu hati-hati mereka ya Allah untuk menerima hidayah-Mu, taufik-Mu ya Allah, untuk menghafal ayat-ayat Quran, hadis Nabi-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Permudahkanlah hidup mereka dunia dan ukhrawi ya Allah. Dunia dan akhirat mereka dipermudahkanlah ya Arhamar Rahimin ya Allah, dengan kasih-Mu juga ya Allah. Kami mohon pada ketika dan saat ini akan keampunan akan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa sengaja ataupun tidak ya Allah, dosa zahir kami, dosa batin kami ya Allah, dosa yang kami sedari ataupun tidak kami sedari ya Allah. Tiada dosa melainkan Engkau ampunkan juga segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, setelah Engkau ampun dosa kami ya Allah, kami mohon padamu ya Allah keampunan akan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran tetangga kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tana'lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la dhur illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. استغفر الله.